Siapa sangka, kanak-kanak yang dulunya riang gembira bermain dengan rakan-rakan kini berubah 360 darjah. Segalanya perlu dibantu. Demikian nasib yang menimpa adik Muhammad Nur Iman Ramadhani yang baru berusia 10 tahun selepas disahkan menghidap leukodystrofi pada Oktober tahun lalu. Menyelami kisah penghidap penyakit yang jarang berlaku ini, M-Star menghubungi ibunya Nurhani Sahaswan untuk berkongsi apa sebenarnya yang berlaku. Okey, Iman ni dia umur 10 tahun. Kiranya dia memang lahir normal. Lahir normal. Ya sayang. Dia lahir normal dan dia... Ibu ni, aku mana berangan. Okey. Dia memang garang yang sakit. Lepas tu dia atlet sekolah dan dia juga cerdik dalam pelajaran lah. Banyak dapat A dalam Math, BI kan semua. Kira sampailah dia pada tahun lepas bulan 6, saya nampak dia selalu jatuh. Maksudnya bila dia jalan tiba-tiba dia terjatuh sendiri. Lepas tu dia jadi bila dia nak pakai slipper dia macam dia tak tahu belah mana kiri dan belah mana kanan. Macam tiba-tiba kan. Dia tak ada jatuh, maksudnya tak ada jatuh yang sampai luka ataupun cedera lah. Lepas tu saya perasan dia kurang fokus lah. Dia macam bila saya cakap dengan dia tak fokus. Dia selalu bila saya cakap dengan dia cakap lain. Bila saya suruh ambil barang, dia tak jumpa barang tu walaupun depan mata dia. Lepas tu saya agak pelik lah kenapa macam ni, sebab dulu tak macam ni. Lepas tu saya bawa dia ke klinik biasa. Klinik biasa sahkan dia ni autism sebab dia macam agresif kan. Doktor cakap dia autism. Jadi dia buat rawatan lah untuk autism. Jadi saya tak logik sebab dia dah besar. Biasa autism ni 4, 5, 6 tahun je kan. Sebab dia dah 9 tahun masa tu. Lepas tu makin lama dia makin tak nampak. Maksudnya dia hilang fokus dia tu terlalu melampau kan. Lepas tu dia selalu langgar dinding kat rumah walaupun dinding tu dekat dengan dia je. Dia macam tak nampak dinding tu. Lepas tu saya bawa dia ke swasta refer dia ke kecemasan Hospital Temerloh, and then diorang pun panik lah kan sebabnya keadaan dia tu macam merisaukan. Diorang terus buat admit ward, buat MRI scan. Lepas tu doktor bincang dengan HKL, doktor sahkan dia ada sakit leukodystrofi lah. Bulan 10 dia admit ward. Bila admit ward tu, lepas pada tu kesihatan dia terus merosot. Maknanya dari segi percakapan yang paling ketara daripada segi otot dia lah, dia tak boleh berjalan dah. Sampai sekarang dia memang tak boleh jalan, tapi dia sentiasa usaha nak bangun. Walaupun susah, dia bangun sampai bila dia bangun dia akan jatuh ke belakang. Bila sampai dia jatuh kat belakang tu terkena macam something lah kat belakang tu kan. Bila terkena tu dia akan menangis, dia sedih, dia cakap kenapa aku tak boleh jalan, dulu aku sihat. Dia selalu ulang ayat yang sama, dulu aku sihat, kenapa aku tak boleh jalan. Sampai dia menangis kan. Saya terpaksa pujuk dia dengan sangat lama nak pulihkan balik emosi dia kan. Sejak pada tu saya terpaksa bawa dia bilik air dengan dukung dia sebab saya takut dia jatuh. Baju seluar semua saya pakaikan, makan pun saya suap. Saya rasa macam cepat sangat masa berlalu sebab masa bulan 10 tu dia masih boleh makan sendiri, dia masih boleh ke tandas sendiri. Kemudian sekarang ni dia kurang nampak lah mata dia. Dia kata memang tak ada ubat untuk sakit ni. Saya minta juga ubat, doktor cakap memang tak ada. Hanya yang boleh ubat untuk adik-adik dia, takut sakit ni kena dekat adik-adik. Kemudian doktor cakap mungkin dia akan buta dan akan lumpuh sepenuhnya lah. Otot dia akan mengecut dan sampai tahap dia tak akan boleh makan sendiri lagi. Itu telan, doktor akan tebuk dia punya sini kan untuk masukkan susu ataupun makanan. Jadi macam saya sangat risau lah, ibu risau kan. Betul ke? Sebab dia tunjuk dekat bahagian MRI scan tu, dia tunjuk memang rosak tu dekat sangat dengan saraf mata. Saya macam betul ke yang doktor cakap ni kan? Betul ke? Padahal macam tak percaya lagi kan. Jadinya saya tengah usaha lah cara lain sebab ramai juga kat TikTok tu bagi cadangan kan. Bila doktor sahkan Iman ada penyakit tersebut, mungkin apa reaksi pertama akak ya bila doktor katakan macam tak ada ubat, tak ada harapan? Mungkin reaksi ialah seorang ibu macam saya mesti luluh hati bila dapat anak yang sihat. Lepas tu tiba-tiba disahkan pula sakit macam tu. Mungkin apa reaksi akak yang pertama? Masa mula-mula dekat Hospital Temerloh tu memang doktor pakar dah terangkan kepada saya sakit ni macam mana. Doktor tu betul-betul bertentang mata dengan saya. Dia cakap satu-satu dengan saya kan. Dia cakap, Puan tahu tak sakit anak Puan apa. Jadi saya tak faham lah kan leukodystrofi tu apa. Lepas tu dia cakap sakit ni sangat berbahaya untuk dia. Masa tu juga saya menangis depan doktor tu, cakap
boleh ubat tak doktor? Doktor tu terus geleng tau. Doktor cakap, maaf lah memang tak ada ubat setakat ni kan. Macam penyakit ni masih lagi dalam kajian. Jadi saya cakap, iya ke kan? Macam tak percaya. Tapi doktor cakap, puan kena sabar, kena selalu sokong dia dari segi emosi, kena selalu ajar dia walaupun susah. Jadi masa tu saya dah tahu dah maknanya doktor tak boleh buat apa-apa lah maksudnya kan. Doktor cakap bukan ada penerahan, tak ada apa-apa sebab memang penyakit lah tiba-tiba. Tak tahulah, macam bagi saya misteri lah kan. Sebabnya tiba-tiba, kecuali kalau jatuh ke saya boleh percayalah kan. Tapi doktor cakap penyakit ni bukan sebab jatuh ke apa, tapi memang penyakit. Kalau perasaan tu tak payah cakap lah, saya rasa macam hilang semua benda sebab dia anak sulung, lepas tu anak lelaki satu-satunya. Lepas tu doktor pun cakap nanti kemungkinan bakal anak saya kalau saya nak mengandung lagi akan kena juga. Macam saya, kenapa penyakit ni macam genetik lah, penyakit genetik. Lepas tu doktor cakap penyakit ni jarang berlaku kat Malaysia. Yelah, dengan keadaan dia macam sekarang ni, cara penjagaan dia mungkin macam mana cara jaga dia, macam makanan dia ke, dari segi dia punya adakah jam tengah malam meracau ke ataupun macam mana? Dari segi tidur dia memang susah nak tidur. Dia akan cakap sorang-sorang. Lepas tu kadang-kadang dia gelak, kadang-kadang dia tiba-tiba dia sedih. Lepas tu kadang-kadang pukul 3 pagi dia akan terjaga dan dia tak boleh tidur dah. Lepas tu dari segi pemakanan dia memang sangat memilih lah. Tak boleh bagi yang keras sangat. Saya kena bagi lembut-lembut. Lepas tu dia mengunyah pun agak susah lah. Barang yang paling utama daripada segi emosi lah. Kadang-kadang kita ni tipulah kalau kita tak sabar kan. Kadang-kadang saya rasa macam down juga sebab dia selalu mengamuk. Boleh katakan 4 jam dia akan mengamuk, dia akan menangis, dia akan menjerit. Kadang-kadang dia suka terlampau suka pula. Kalau saya rasa macam, ya Allah, sampai saya tak boleh buat apa-apa, saya kena tumpukan dia 100% pada dia. Saya dah tak boleh meniaga macam dulu. Yelah kan, sebab saya kena suap dia. Memang sangat cabaran lah bagi saya. Sebab dia ada seorang lagi adik yang kecil, yang 3 tahun. Jadinya saya rasa kerja saya tu berganda lah kan, tapi tak apa. Janji dia sihat kan. Cuma memang dari segi emosi dengan saya punya keletihan tu memang berganda lah. Kesukaran tu memang kesukaran yang pertama daripada segi kos lah. Sebab saya tak boleh nak berniaga dah. Harapkan ayah 100%. Saya pun kerja biasa je. Tu saya kena bawa dia pergi berubat banyak tempat. Itu semua guna kos lah. Mujur lah kat sini, komuniti sini banyak bantu. Macam hulurkan bantuan, sumbangan. Saya bersyukur sangat-sangat. Walaupun tak banyak tapi sangat membantu lah.